Hai, salam sejahtera, selamat datang ke Virtual Venture Vacation. Nama saya Chua Eng Han. Hari ini saya akan berkongsi dengan semua tentang bandaraya yang paling cantik, yang terbaru di Malaysia, iaitu Putrajaya. Oleh kerana sudah pastinya Putrajaya ini adalah bandaraya yang baru, sebab itu saya terpaksa membahagikan video ini kepada dua bahagian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat betapa cantiknya bandaraya ini daripada gambar yang telah saya sediakan di sini. Jadi apa Putrajaya ini? Sebenarnya Putrajaya adalah pusat pentadbiran Malaysia. Pusat pentadbiran Malaysia itu bermakna itu adalah pusat pemerintahan kerajaan Malaysia yang bertumpu di satu tempat, iaitu di Putrajaya. Jadi lokasinya sebenarnya adalah lebih kurang 25 km dari Kuala Lumpur, lebih kurang 25 km, iaitu di arah selatan sebenarnya. Jadi mengikut sejarah sudah pasti orang yang bertanggungjawab, orang yang terawal sekali mencadangkan pembinaannya adalah Tun Dr. Mahathir, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Dia telah mencadangkan untuk membina pusat pentadbiran Malaysia ini pada tahun 1993. Jadi dia telah mengatakan yang Putrajaya ini pusat pentadbiran kerajaan yang baru akan menjadi sebuah pusat bandaraya yang mempunyai ciri-ciri Malaysia pada abad ke-21 bila disiapkan. Putrajaya akan merupakan simbol aspirasi negara. Sudah pasti ini adalah satu bandaraya kebanggaan orang-orang Malaysia. Jadi nama Putrajaya ini sebenarnya adalah untuk memperingati jasa-jasa Perdana Menteri Malaysia yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sebenarnya Tunku Abdul Rahman ini dia adalah seorang putera yang berasal daripada negeri Kedah. Jadi di seluruh dunia ini sebenarnya banyak negara telah mempunyai pusat pentadbirannya tersendiri, seperti Amerika, ibu negaranya adalah New York, tetapi pusat pentadbirannya adalah Washington. Seperti di Australia, ibu negara Sydney, dan pusat pentadbiran adalah Canberra. Serupa juga Malaysia juga berharap kita mempunyai pusat pentadbiran kita sendiri. Jadi Kuala Lumpur sememangnya masih lagi ibu negara Malaysia, tetapi pusat pentadbirannya adalah di Putrajaya. Jadi kenapa Malaysia mahu memindahkan daripada Kuala Lumpur ke Putrajaya? Sudah pasti terdapat sebab-sebabnya. Antara sebab yang pertama sudah pasti untuk melegakan Kuala Lumpur, kerana sudah pasti pembangunan yang pesat di Kuala Lumpur dan kepadatan penduduk semakin bertambah. Jadi bila pusat pentadbiran dapat dipindahkan ke Putrajaya, sudah pasti ianya dapat melegakan Kuala Lumpur. Selain daripada itu, pejabat-pejabat yang digunakan dahulu, seperti yang terdapat di Damansara, sudah lama, sudah usung, dan selain daripada itu, kerana Malaysia semakin membangun, sudah pasti terdapat kenaikan permintaan ruang pejabat kerajaan. Jadi seperti yang telah saya katakan tadi, pejabat-pejabat yang lama seperti yang masih digunakan sejak zaman ketinggalan zaman British lagi, seperti bangunan Sultan Abdul Samad. Sebab itu lokasi-lokasi pejabat-pejabat ini sebenarnya tidak bertumpu pada satu tempat. Jadi bila pusat kerajaan tidak bertumpu pada satu tempat, sudah pasti kekurangan kerjasama atau komunikasi. Sebab itu sudah pasti Malaysia berharap kita mempunyai satu pusat pentadbiran yang terancang, di mana
semua pejabat-pejabat pentadbiran kerajaan bertumpu pada satu tempat, maka sudah pastinya ya komunikasi antara pelbagai pelbagai pejabat ini atau pusat pentadbiran ini ya, dan juga komunikasi akan lebih baik lagi ya. Jadi sudah pasti bila kerjasama di antara pelbagai jabatan ini, sudah pasti Malaysia akan membangun lebih cepat lagi ya. Jadi sewaktu telah dicadangkan, sudah pastinya harus dicarikan lokasi yang sesuai. Jadi ramai yang telah memberikan pelbagai cadangan ya. Antara cadangan yang pertama adalah di Sepang ya, yang kedua iaitu di Rawang, ketiga iaitu di Port Dickson ya, iaitu satu pusat berkelah di tepi laut ya. Kemudiannya Janda Baik yang berada di Pahang ya, Kenaboy yang berada di Negeri Sembilan, dan akhirnya ya sudah pasti Tun Mahathir sendiri memilih Putrajaya, di mana dahulu tempat ini ya namanya adalah Perang Besar ya. Kenapa nama tempat ini Perang Besar? Kerana sewaktu dunia peperangan yang kedua ya, terjadi satu perang yang besar. Sebab itu tempat itu telah dinamakan Perang Besar. Jadi bila Tun Dr. Mahathir telah ya bersetuju untuk memilih tempat ini, maka nama tempat ini telah ya ditukarkan kepada Putrajaya. Jadi kenapa ya lokasi ini dipilih? Sudah pasti ya lokasi ini adalah lokasi strategik ya, di mana lokasi ini arah selatan ya, ianya jaraknya lebih kurang 25 km daripada Kuala Lumpur saja ya. Kemudiannya arah selatan lagi ya lebih kurang 20 km iaitu KLIA, iaitu lapangan terbang antarabangsa Malaysia, iaitu KLIA. Kemudiannya ya pada arah barat iaitu lebih kurang 50 km jaraknya ialah pelabuhan terbesar di Malaysia, iaitu Klang ya. Maka sudah pastinya Putrajaya ini adalah satu lokasi yang paling strategik ya. Jadi antara faktor-faktor di mana kenapa tempat ini dipilih ya, sudah pastinya ya salah satunya adalah multi super corridor. Multi super corridor ni sudah pastinya adalah kerana internet, pembangunan internet ya. Jadi sebenarnya MSC ini ya bersebelahan dengan Putrajaya sahaja ya. Dan selain daripada itu ya persekitaran alam yang baik untuk pembangunan, kerana sudah pastinya dahulu ya Putrajaya ini merupakan ladang-ladang getah dan juga kelapa sawit, dan juga ya kerana di pinggir-pinggir Putrajaya ini terdapat banyak ya bandar-bandar baru dan juga bandar-bandar lama seperti Bangi, Kajang, ya Dengkil dan lain-lain. Oleh sebab itu sudah pastinya ia telah mempunyai sistem lebuh raya ataupun akses yang sangat baik ya. Dan oleh kerana dahulunya ia merupakan ladang-ladang, sudah pastinya ya gangguan yang kurang terhadap komuniti tempatan ya. Dan untuk mendapatkan tanah ini sudah pastinya ya kos rendah pembinaan ya, dan kos rendah pemerolehan tanah juga ya. Selain daripada itu ya sewaktu telah ya cari lokasinya, sudah pasti ya harus mempunyai satu konsep untuk pembinaan bandaraya ini ya. Jadi di parlimen ya ahli-ahli parlimen telah memilih ya agar bandaraya ini adalah bandaraya bertaman yang berkonsepkan bandaraya pintar. Sebenarnya terdapat juga pelbagai jenis konsep bandaraya yang telah ya diura-urakan akan dibina, tetapi ya pada akhirnya ya kabinet parlimen telah memilih ya agar konsep bandaraya pintar yang bertaman
untuk Putrajaya. Jadi arkitek ataupun pereka utama yang terawal sekali untuk keseluruhan bandaraya ini merupakan Encik Kun Lim. Sebenarnya Encik Kun Lim ini dia berasal daripada negeri Kedah. Mengikut sejarahnya, sebenarnya Encik Kun Lim ini dibesarkan di perkampungan. Dia telah pernah mengatakan kerana rumahnya sendiri, ayahnya telah membinanya agar ianya sangat-sangat menjaga alam sekitar. Cuba bayangkan rumah yang lamanya ayahnya telah membina satu kolam di pertengahan rumahnya. Jadi bila hujan, keseluruhan hujan di rumahnya akan mengalir ke dalam kolam ini. Maka orang-orang ataupun penghuni rumah ini dapat menggunakan air kolam ataupun air hujan ini. Maka air hujan ini dikitar semula. Jadi sememangnya oleh kerana Encik Kun Lim telah pernah menduduki rumah ini, ilhamnya didapati daripada rumahnya. Oleh itu ia boleh dikatakan kebanyakan desain-desain ataupun reka bentuk bandaraya ataupun rumah semuanya adalah agar menjaga alam sekitar dan sudah pastinya akan mempunyai elemen air yang merupakan punca utama di mana ianya sangat-sangat mengutamakan menjaga alam sekitar. Jadi sudah pastinya Putrajaya ini adalah kebanggaan orang-orang Malaysia agar sebab itu Parlimen ataupun Kabinet Malaysia telah mengeluarkan arahan agar keseluruhan bandaraya ini dibina dan direka oleh orang-orang Malaysia sahaja. Dan juga 90% daripada bahan-bahan pembinaan harus dibuat di Malaysia. Jadi sudah pastinya bandaraya ini juga akan mempamerkan seni kebudayaan dan tradisi Malaysia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, apabila tuan-tuan dan puan-puan sampai sahaja di Putrajaya ini, sudah pasti jikalau tuan-tuan dan puan-puan lihat saja tiang-tiang lampu yang berada di Putrajaya ini, ianya mempunyai banyak sekali unsur-unsur seni kebudayaan Malaysia. Umpamanya ianya mempunyai topi ataupun tengkolok orang-orang Melayu. Ianya merupakan salah satu elemen seni kebudayaan orang-orang Malaysia. Jadi kronologi untuk ataupun mengikut sejarah untuk Putrajaya iaitu pada tahun 1993 Tun Dr. Mahathir telah membuatkan cadangan. Kemudiannya 1994 konsep pusat bandaraya bertaman diluluskan oleh Kabinet. Kemudiannya pada tahun 1995 Pelan Utama Putrajaya diluluskan oleh Kabinet. Dan Ogos Tun Dr. Mahathir telah meresmikan pelancaran projek Putrajaya. Dan 1996 telah mengkaji semula plan untuk pembinaan ini. Kenapa harus mengkaji semula untuk Putrajaya ini? Sudah pasti seperti yang telah dikatakan, bandaraya ini merupakan kebanggaan orang Malaysia. Jadi sudah pasti kerajaan mahu agar Putrajaya ini harus berjaya dan juga merupakan satu tempat yang terancang dan kebanggaan buat orang-orang Malaysia. Jadi pada tahun 1996 pembinaan dimulakan. Dan pada tahun 1999 Perdana Menteri Malaysia telah berpindah ke Putrajaya. Sudah pasti Perdana Menteri yang pertama di Putrajaya adalah Tun Dr. Mahathir. Jadi pada tahun 2001 Putrajaya telah diumumkan sebagai wilayah persekutuan ketiga. Di Malaysia ini sebenarnya kita mempunyai 3 wilayah persekutuan, iaitu Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Jadi akhirnya pada tahun 2011 semua kementerian telah berpindah ke Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan,
sebenarnya keseluruhan Putrajaya ini dibina mengikut 3 fasa. Fasa pertama 96 hingga 99, fasa kedua 2000 hingga 2003, fasa ketiga 2004 hingga ke 2008. Akan tetapi kesempurnaan keseluruhan Putrajaya ini akhirnya adalah pada tahun 2011. Kenapa lewat sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan juga tahu iaitu pada tahun 1997 Malaysia juga telah menempuhi kegawatan ekonomi iaitu krisis mata wang. Sebab itu Malaysia telah melewatkan pembinaan Putrajaya ini. Jadi untuk sukses kejayaan pembinaan Putrajaya ini, mekanismenya sudah pasti tersangat-sangat important sekali jadi penting sekali. Kenapa kerana harus menjayakan satu bandaraya pusat pentadbiran Malaysia. Jadi untuk kejayaan ini untuk melaksanakan mekanisme ini telah didirikan 4 syarikat. Jadi syarikat Perbadanan Putrajaya, Putrajaya Holdings Sdn Bhd, syarikat utility, dan juga yang keempat adalah KLCC PB. Jadi saya akan terangkan apakah fungsi-fungsi mereka ini. Yang pertama adalah Putrajaya Corporation. Jadi Putrajaya Corporation ini adalah satu badan yang merancang, membangun, mengurus dan mentadbir bandaraya. Pihak berkuasa tempatan, pihak berkuasa perancang tempatan. Maka ini adalah boleh dikatakan keseluruhan bandaraya ini diuruskan oleh perbadanan ini. Umpamanya kalau anda memandu kereta ke Putrajaya dan anda telah berhenti sebarangan kereta anda dan telah disaman. Jadi saman ini sebenarnya adalah dikeluarkan oleh Perbadanan Putrajaya sebenarnya. Jadi yang kedua adalah Putrajaya Holdings Sdn Bhd. Jadi ini adalah satu-satunya syarikat di mana pembangunan utama yang bertanggungjawab pembinaan pejabat kerajaan, kawasan perniagaan, premis residensi dan infrastruktur utama keseluruhan Putrajaya ini. Sudah pasti tersangat-sangat penting juga kerana keseluruhan bandaraya ini harus mempunyai syarikat utility umpamanya Telekom ataupun tenaga nasional itu adalah syarikat elektrik. Gas district cooling itu adalah sebenarnya untuk penghawa dingin, Syabas itu untuk syarikat air, gas itu sudah pasti gas untuk masak-masak Dan selain daripada itu, KLCC Property Holdings Berhad merupakan pengurus projek untuk keseluruhan bandaraya ini. Jadi ini adalah keseluruhan kenapa bandaraya ini dapat dijayakan. Jadi sebenarnya konsep perancangan keseluruhan bandaraya ini adalah mempunyai 3 konsep. Konsep pertama adalah manusia dengan pencipta, kedua manusia dengan manusia, yang ketiga manusia dengan alam sekitar. Jadi yang pertama manusia dengan pencipta, sebab itu struktur bangunan yang terawal dibina di Putrajaya ini adalah Masjid Putrajaya. Yang kedua konsepnya adalah manusia dengan manusia. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di rumah-rumah residensi di Putrajaya, sebenarnya rumah-rumah ini semuanya tidak berpagar. Kenapa sebegitu? Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah ke kampung-kampung yang terletak di Malaysia ini, kebanyakan rumah-rumah tradisional Melayu ini sebenarnya juga tidak berpagar. Ini sudah pastinya dapat menggalakkan
agar orang-orang tempatan lebih berkomunikasi sesama sendiri. Jadi sudah pastinya masyarakat Malaysia ini terdiri daripada pelbagai jenis kaum. Oleh itu kerajaan Malaysia berharap agar orang-orang Malaysia lebih berkomunikasi, maknanya tidak berpagar, lebih berkomunikasi, Jadi ini akan menyatu padukan pelbagai kaum di Malaysia juga, Dan yang ketiga adalah manusia dengan alam sekitar. Sebab itu sudah pastinya bandaraya ini sebagai taman, bandaraya bertaman. Jadi antara ciri-ciri utama rancangan utama Putrajaya ini keseluruhan kawasan Putrajaya ini adalah lebih kurang 5,000 hektar ataupun 50 kilometer persegi. Dan ia ini dibagikan kepada 20 presin, iaitu presin pertama dan presin kelima dibentuk sebagai daerah pusat perniagaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Putrajaya ini boleh dikatakan dikelilingi dengan tasik seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat. Jadi presin 1 dan presin 5 ini sebenarnya berada di satu pulau, satu pulau. Jadi keseluruhannya semuanya adalah buatan manusia, termasuk juga tasik seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat ini. Selain daripada itu, 40% daripada bandaraya ini ditetapkan sebagai kawasan hijau dan tasik seperti yang telah saya katakan. Dan tasik buatan manusia sebagai moderator iklim mikro dan digunakan untuk tujuan persukanan dan rekreasi. Bukan untuk tujuan persukanan dan rekreasi saja, ianya sememangnya Malaysia selama ini sangat-sangat menjaga alam sekitar di negara kita ini. Sebenarnya tasik ini, jikalau anda lihat kejayaan bandaraya ini juga adalah kerana elemen air yang terdapat di pusat bandaraya ini. Jadi di tepi pusat bandaraya ini sebenarnya terdapat 2 sungai. Sungai, nama sungainya adalah Sungai Chua dan juga Sungai Pisa. Kedua-dua sungainya, airnya mengalir masuk ke dalam tasik buatan ini, dan telah sebenarnya tasik ini telah dibina agar ianya berlapisan. Jadi bila air mengalir satu lapis atas hingga ke bawah ini, secara semula jadi ianya telah menapiskan kotoran-kotoran yang terdapat di air tasik ini. Selain daripada itu, di tasik-tasik ini telah ditanam pokok-pokok aqua dan juga telah dibiarkan atau dipelihara lebih kurang 50 jenis spesies ikan. Jadi tanaman-tanaman aqua dan juga ikan ini secara semula jadi telah menapiskan kotoran-kotoran air di tasik ini. Jadi bila air ini mengalir sehingga ke pusat bandaraya, iaitu lebih kurang di tepi Masjid Putra ini, anda akan lihat air tasik ini bertapa jernih, sehingga kan boleh dikatakan amat selamat, tetapi harus masalah, sudah pasti, hampir-hampir selamat boleh diminum sebegitu sahaja. Jadi sebab itu airnya sangat-sangat jernih dan bersih sekali di tasik ini. Jadi selain daripada itu, oleh kerana untuk menjayakan agar tempat ini adalah tumpuan alam sekitar Malaysia, telah terdapat tanah lembap sebagai penapis dan habitat semula jadi. Jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Selain daripada itu, persiaran tasik sepanjang 38 km dibentuk daripada tasik dan tanah lembap. Sebab itu ianya terdapat satu pulau buatan Malaysia, dan keseluruhan pusat bandaraya ini sebenarnya mempunyai 13 taman metropolitan
dengan pelbagai tema dan fungsi. Ya, jadi antara pembandaran hijau yang telah dijayakan, ya, salah satu contohnya ada di sini, di mana batu-batu yang dihancurkan daripada letupan digunakan semula untuk membina empangan dan mengurangkan kos pembinaan. Jadi seperti yang anda lihat, ya, batu-batu ini yang telah dipecahkan, ianya tidak dibuang begitu saja, ya, ia digunakan untuk membina empangan. Selain daripada itu, ya, batu-batu kecil, ya, boleh digunakan untuk membina jalan. Ianya adalah untuk kitar semula seperti yang dikatakan, ya, maksud pembandaran hijau ini. Ya, dan selain daripada itu, oleh kerana dahulunya keseluruhan tempat ini adalah ladang-ladang atau estate-estate pokok getah dan juga kelapa sawit, ya. Jadi bila ditebangkan pokok-pokok ini sebenarnya dikomposkan, ya, agar ianya dapat menyuburkan tanah-tanah yang berada di pusat bandara ini juga, ya. Jadi untuk alam sekitar ini, penjagaan alam sekitar, ya, salah satu elemen yang sangat-sangat utama, ya, untuk menjayakan tempat ini adalah bangunan hijau, ya, di mana, ya, ramai yang tidak tahu sebenarnya, ya, di tepi bandaraya ini sebenarnya telah dibina satu pusat di mana kitaran, ya, kitaran angin, ya, sebenarnya kitaran air, ya, berpusat di sini, ya. Jadi keseluruhan presin 1 hingga 5, ya, semua bangunan yang menggunakan hawa dingin sebenarnya, ya, wajib menggunakan air dingin berpusat untuk tujuan mendinginkan suhu udara bangunan di daerah tengah perniagaan. Sebenarnya, ya, tempat ini akan menyalurkan air dingin ke bangunan yang terletak di presin 1 hingga ke presin 5. Kemudian bangunan tertentu itu akan menggunakan kipas untuk, ya, mengudarakan keseluruhan bangunan itu, ya. Dan sudah pasti air itu akan menjadi panas. Jadi air panas ini akan disalurkan kembali ke pusat ini. Jadi sudah pasti ianya juga adalah satu kitar semula untuk air untuk, ya, menghawa dingin ataupun mendinginkan bangunan-bangunan yang terdapat di pusat bandaraya Putrajaya ini. Okey. Jadi di sini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ya, untuk peta-peta yang telah saya gunakan sebenarnya adalah daripada Perbadanan Putrajaya, ya. Jadi di peta ini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, ya, daripada dataran Putrajaya hingga ke bangunan yang paling kanan ini adalah PICC, ya. Ianya merupakan satu jalan raya yang utama ataupun boleh dikatakan tulang belakang keseluruhan bandaraya ini ataupun namanya Putrajaya Boulevard, ya. Ianya panjangnya adalah lebih kurang 4.2 kilometer, iaitu daripada Pejabat Perdana Menteri sehingga ke Putra International Convention Center, ya. Dan boleh dikatakan, ya, jalan raya ini bukan saja panjangnya, ya, lebarnya adalah 100 meter, ya. Jadi boulevard ni sebenarnya mendapat inspirasi daripada bandaraya Isfahan di Iran dan juga, ya, Champs-Élysées di France, ya. Jadi sudah memang, ya, kenapa jalan raya ini begitu lebar, kerana sudah pastinya perayaan-perayaan utama, ya, ataupun majlis-majlis utama akan diadakan di jalan raya ini. Sebab itu, ya, kenapa pembinaannya direka segitu, ya. Okey. Jadi daripada sini sudah pasti tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat seni bina yang menakjubkan sekali di keseluruhan Putrajaya ini. Yang pertama sekali, ya, bangunan yang mempunyai kubah hijau ini adalah Pejabat Perdana Menteri ataupun namanya adalah Perdana Putra.
ianya terletak di sebelah kiri, ya. Jadi di depannya adalah atau bersebelahan saja adalah Masjid Putra. Dan selain daripada itu, ya, di depannya adalah Dataran Putra. Jadi di Dataran Putra ini, jikalau dilihat daripada langit, ya, ianya mempunyai 3 bintang. Ya, bintang yang di luar sekali mempunyai 11 bucu bintang. Kenapa 11 bucu bintang? Ini adalah kerana sewaktu Malaysia dahulu mengikuti sejarah, ya, sebenarnya dahulu Malaysia namanya adalah Malaya. Dan sewaktu itu, ya, Malaysia cuma mempunyai 11 negeri, ya, sewaktu, ya, Malaya mendapat kemerdekaan, iaitu pada tanggal 31 hari bulan 1957. Kemudiannya pada tahun 1963, apabila Sabah dan Sarawak telah memasuki Malaya dan nama Malaya telah ditukarkan kepada Malaysia. Kemudiannya, ya, pada tahun 1972, ya, Kuala Lumpur telah dijadikan sebagai wilayah persekutuan. Kemudiannya ditambahkan Labuan dan juga Putrajaya. Sebab itu ianya ada mempunyai 14 bucu bintang di sini, ya. Okey, Dataran Putrajaya ini sebenarnya terletak di depan pejabat Perdana Menteri, ya. Dan berdekatan saja iaitu Jambatan Putra, ya. Jambatan ini sudah pastinya sangat-sangat cantik juga, ya. Ini adalah pejabat yang ramai tertanya-tanya menara PJH ini, ya. Jadi telah diterangkan, ya, PJH ini sebenarnya adalah Putrajaya Holdings, ya, pejabat yang menguruskan keseluruhan Bandaraya Putrajaya ini, ya. Okey. Dan juga Kementerian Kewangan bangunan ini memangnya sangat-sangat mereka bentuknya sangat-sangat unik sekali, ya. Ini adalah Istana Kehakiman Malaysia yang terletak di pertengahan boulevard jalan ini, ya. Jadi ianya di depan, ya, Istana Kehakiman ini sebenarnya adalah Putrajaya Corporation, ya. Jadi di Putrajaya Corporation dan juga Istana Kehakiman ini sebenarnya kedua-dua bangunan ini bertentangan, ya. Dan jikalau tuan-tuan dan puan-puan mengikut ke arah ke PICC, tuan-tuan dan puan-puan akan lihat 4 bangunan yang unik ini yang berada di tepi tasik, ya. Bangunan yang paling rendah ini adalah Pejabat Peguam Negara. Yang kedua ini adalah Kementerian Pembangunan Luar Bandar, ya. Yang ketiga ini adalah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Kemudiannya Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan akhir sekali yang tertinggi adalah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Jadi di penghujungan jalan, ya, yang seperti dilihat sebenarnya adalah PICC. Sebenarnya PICC adalah Putrajaya International Convention Center, ya. Mereka bentuknya seperti Ultraman, ya, ramai yang katakan segitu, ya. Sebenarnya mereka bentuk bangunan ini dicipta oleh mereka arkitek yang terkenal sekali di Malaysia, iaitu Hijaz Kasturi. Sebenarnya banyak sekali bangunan-bangunan di Kuala Lumpur telah direka cipta oleh Hijaz Kasturi. Umpamanya, ya, bangunan Maybank seperti Keris, ya, ataupun tabung haji, ya, menara tabung haji, Maybank, ya, ataupun menara telekom seperti Rebung dan lain-lain lagi, ya. Jadi PICC ini sebenarnya mirip apa? Ianya mirip Gespe tali pinggang ataupun, ya, nama sebenarnya Pending, ya. Ini adalah salah satu unsur kebudayaan di Malaysia ini, ya. Jadi bangunan ini sebenarnya terletak di penghujungan
boulevard seperti yang telah dikatakan. Jadi selain daripada bangunan-bangunan yang telah saya syorkan, sebenarnya masih lagi mempunyai banyak sekali ya bangunan yang unik dan terselah di Putrajaya. Salah satunya adalah Seri Perdana, di mana ini adalah kediaman ya Perdana Menteri Malaysia. Ya, ianya terletak lebih kurang 5 kilometer daripada pejabat Perdana Menteri Malaysia, dan ini juga merupakan satu istana, iaitu Istana Melawati. Ya, Istana Melawati ini sebenarnya ya kenapa kita mempunyai Istana Melawati dan juga istana yang terletak di Jalan Duta itu, ya, kerana sudah pasti istana rasmi untuk yang di Pertuan Agong adalah yang terletak di Jalan Duta. Jadi fungsi Istana Melawati ini adalah di mana bila yang di Pertuan Agong mahu ya menerima orang-orang utama luar negara di Putrajaya. Jadi ini adalah di mana yang di Pertuan Agong akan menemu orang-orang utama luar negara ini. Ya, selain daripada itu, ya di Putrajaya terdapat juga Istana Darul Ihsan. Ya, jadi jikalau tuan-tuan dan puan-puan ya berada di tepi tasik, sudah pastinya ia akan dapat lihat ya bangunan ini. Ya, ianya sebenarnya adalah Istana Darul Ihsan, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ianya mempunyai ya bendera Selangor di sini. Ya, jadi ini adalah kerana dahulunya ya tempat Putrajaya ini keseluruhannya dimiliki oleh negeri Selangor. Jadi sebagai penghormatan kepada Sultan Selangor, ya tempat kawasan ini telah diberikan kepada Sultan Selangor. Selain daripada itu, ya masjid terdapat 2 masjid di Putrajaya. Masjid yang kedua adalah Masjid Besi ataupun dinamakan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Sebenarnya masjid ini terletak di pertengahan, jadi tuan-tuan dan puan-puan bila berada di Istana Kehakiman ataupun Putrajaya Holdings, ya, ianya berada di situ juga. Ya, jadi salah satu bangunan yang di mana reka bentuknya agak unik, ya, seperti yang dilihat ini adalah bangunan Suruhanjaya Tenaga. Sudah pastinya sangat unik sekali, ya. Selain daripada itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, ya, Menara Prisma. Bangunan ini ya di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat bumbung bangunan ini sebenarnya seperti padang, ya, kehijauan keseluruhannya. Jadi bangunan ini sebenarnya adalah University Heroic Ward Malaysia, ya. Dan selain daripada itu, ya, mercu tanda ya merupakan ya salah satu mercu tanda Putrajaya yang terletak di Taman Putra, ya. Dan ini adalah Menara Alaf Baru, ya. Menara Alaf Baru, jikalau tuan-tuan lihat, ianya bentuknya seperti sebuah roket sebenarnya, ya. Jadi ini adalah lebih kurang seperti satu museum jikalau tuan-tuan puan-puan lihat daripada langit, ya. Rupa bentuknya lebih mirip kepada bunga kebangsaan Malaysia, iaitu bunga raya. Dan bila tuan-tuan dan puan-puan mengikut lorong ke Menara Alaf Baru ini, ya, kaca-kaca di tepinya mempunyai ukiran-ukiran bagaimana Malaysia membangun mengikut sejarah Malaysia, ya. Jadi ianya lokasinya di tepi pantai juga, di tepi tasik juga, ya. Selain daripada itu, bangunan yang ya seperti bangunan Oren, ya, yang tersangat cantik, ya. Bangunan ini sebenarnya lebih mirip kepada rumah Melayu orang-orang Terengganu. Sebenarnya ini adalah Hotel Pullman, ya. Hotel Pullman ini adalah hotel antarabangsa 5 bintang. Ianya ya bilik-biliknya mempunyai 3 jenis konsep, lebih kepada ya pelbagai kaum di Malaysia, iaitu kaum utama,
Melayu, Cina dan India. Jadi reka bentuk ataupun konsep bilik-bilik hotel ini lebih kepada konsep kaum utama di Malaysia ini. Selain daripada itu, ya, di depan sahaja Hotel Pullman ini terdapat satu bangunan kembar, ya, bukan KLCC lah, tetapi Kementerian Kepelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Ya, salah satu bangunan ini adalah Kementerian Pelancongan, dan yang bertentangan dengannya sebenarnya adalah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia ini. Ya, jadi terdapat dua kementerian di sana. Ya, jadi saya berharap, ya, sudah pasti kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai apa-apa pertanyaan, ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh menulis kepada saya ataupun menghubungi saya di talian HP saya. Ya, jadi sudah pasti saya berharap tuan-tuan dan puan-puan akan suka, akan klik like dan juga subscribe pada video ni, ya, agar kalau saya ada apa-apa posting yang baru, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat dihubungi. Ya, jadi sudah pasti, ya, nanti saya akan sambung lagi, ya, rekod yang bahagian kedua. Ya, jadi terima kasih untuk melihat video ini. Terima kasih. Bye-bye.